Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan pula mengenai group data group data di mana dia akan melibatkan sama seperti dalam teaching video sebelum ini, iaitu mean, median dan juga mode. Baik, apabila kita bincangkan group data, pertama sekali kita mesti ada table. Ya, kita mesti ada table seperti berikutlah seperti berikut yang telah pun kita susun semua data-data tersebut dalam selang-selang tertentu macam ni. So ingat semula yang kita ada lower limit, upper limit dan sebagainya. This part kita kena set up betul-betul. Mungkin soalan tu diberi, kalau soalan tu tidak diberi maka kita kena buat. Yang ni for all the group data, baik mean, baik median ataupun baik mode, kita perlukan table. Baik, kita fokus kepada mean terlebih dahulu. Mean for group data sebenarnya kita ada formula. Ini adalah formula dia, dan of course kita ada population dan juga sample mean kan. Cuma formula ini sama saja kecuali notation dia. So kita ambil satu sajalah Jadi kalau kita perhatikan formula bagi mean ini, apa yang ada dekat sini adalah yang pertama sekali dia ada summation hasil darab bagi F dengan M, kita bahagikan dengan summation bagi F, ataupun summation bagi F ini sebenarnya dia merujuk kepada bilangan data tersebut. Dan perhatikan juga M ini adalah the midpoint. So ingat semula macam mana kita nak dapatkan midpoint bagi group data ini So sama ada kita menggunakan lower limit dan juga upper limit, ataupun kita boleh menggunakan lower boundary dan juga upper boundary. Sila rujuk kepada teaching video yang sebelum ini. Baik. Jika kita lihat mean ini, oleh sebab dia memerlukan data-data berikut, maka kita perlu provide satu table yang ada semua komponen yang berkenaan. So ini adalah selang kelas dan sebagainya, the first part dekat sini. And of course seperti biasa kita perlu mendapatkan frekuensi F dan diikuti dengan the midpoint, dan akhir sekali adalah hasil darab F dan M. F dan M. Maksud dia kita kena cari satu per satu. Jadi apabila table ini telah pun lengkap, what we need to do adalah kita kena identify the summation of the frequency ini, ataupun kita boleh lihat soalan kalau ada data tu ada 30, maka bahagian ini sepatutnya 30 lah, dia kena tally lah Dan the second part adalah ini, iaitu hasil tambah bagi semua hasil darab FM. So hasil kat sini kita tambahkan semua. Ini adalah jawapan dia. Jadi dua komponen ini yang sangat kita perlukan untuk mengisi formula bagi mean. Boleh Okey. Kita lihat satu contoh kat sini. Ini adalah contoh apa? Ini adalah contoh yang ini contoh bagi sama seperti teaching video sebelum ni, kita menggunakan contoh yang sama, the total annual income for all 30 staff. Yang itu cuma kita nak mendapatkan mean. Jadi bila for the group data macam ni, bila nak dapatkan mean, kita perlu provide table yang ada semua komponen-komponen penting yang kita perlukan. So ini adalah dia punya first part, kita ada 15 hingga 30 dan seterusnya sehinggalah 79 hingga 94. Dan yang kedua kita perlukan frekuensi, kena kira semua sekali 87663 dan sini 30, dan the midpoint as well. Midpoint kena kira So kira elok-elok dan kita akan dapat midpoint tu sebagai 22.5, 38.5, 54.5, 70.5 dan 86.5. So tidak berhenti di sini sahaja, kita perlu teruskan, kita perlu darabkan F dan M. Darabkan 8, darabkan dengan 22.5, 7 darab 38.5 dan seterusnya. Jadi berikut adalah hasil dapatan kita, di mana kita akan total up everything
dan kita akan dapat 1459. Yang saya kotakkan dengan dot-dot warna merah inilah yang kita perlukan untuk isikan ke dalam formula. Jadi kita perhatikan kat sini, by using the formula for mean, kita akan dapat 48,633. Ini adalah mean. Boleh ya? Okey, selesai pasal mean. Now kita beralih kepada median. So median for the group data. Sama juga kita perlukan table, akan tetapi table ini kita perlukan frekuensi dan juga cumulative frekuensi. Ya, frekuensi dan juga cumulative frekuensi. Dan di dalam modul ini diberi formula untuk mendapatkan median yang saya tunjukkan dekat sini. Yang sebelah kanan ini pula adalah sama sahaja. Kalau kita comparekan dengan formula ini, sama sahaja, cuma yang ini kita biasa jumpa dekat mana-mana buku rujukan yang standard. Okey, jadi kita boleh buat menggunakan ini ataupun yang ini. Nanti kita tengok contoh di mana dalam satu contoh tersebut saya akan menggunakan kedua-dua rumus ini dan kita akan mendapat jawapan yang sama. Baik, saya nak guna yang ini Baik, kalau kita perhatikan rumus median ini, kita ada banyak simbol-simbol. Kita ada LM, kita ada N per 2, kita ada F, kita ada FM, kita ada C dan sebagainya. Okay, so kita perlu isikan semua ni ya. Ini kita kena isi dan semua ni kena isi. Jadi kita kena tahulah apakah maksud setiap simbol-simbol ini. Baik, kita mulakan dengan yang paling mudah iaitu C. C ni mudah saja, itu class width. Ya, selang kelas, lebar kelas dan sebagainya. So C ni. Okey. Okey, baik. Sebelum kita nak isi semua-semua ini, yang paling penting sekali di dalam median ini adalah we need to identify the median class terlebih dahulu. Katakan saya letak notationnya sebagai MC. Ya, median class. Kita kena tahu what is the median class. In order to obtain the median class, to identify the median class, apa yang perlu kita buat pertama sekali adalah kita kena kira ini. N per 2. N tu apa? N tu adalah total data, iaitu total frekuensi. Ya, N per 2, kita kira N per 2 ini, dapatkan nilai dia. Katalah nilai tu adalah 10 misalnya. Contohlah ya, 10. Jadi kalau kita dah dapat N per 2 tu 10, kita akan lihat table yang baru kita buat tadi tu, kita kena check 10 ni dengan cumulative frekuensi. Kita kena cari 10 tu pada cumulative frekuensi dia berada dekat mana. Once kita dah identify dekat mana, baru kita boleh dapat tahu what is the median class. Okey ya? So median class ni sangat penting sebab kalau kita perhatikan LM, FM ataupun F, cuba tengok dia sangat berkait rapat dengan median class. Ini pun median class, ini pun median class. Nampak tak? Semua sama. So, maknanya kalau kita salah pilih median class, dia akan impact kepada hasil ini. Okey. So, kita tengok istilah dia. LM tu apa? Ini ya. LM tu adalah lower boundary of the median class. Yang FM ini pula, ia adalah frekuensi of the median class. Yang F besar ni pula adalah cumulative frekuensi before the median class. Sebenarnya istilah ini sangat jelas. Tapi kita kena support dengan satu contoh lah supaya kita senang nampak. Baik, saya ingin bawa semua pelajar kepada satu contoh mudah ini. Ini adalah contoh lain yang saya ambil. Katakan kita ada table berikut. Table ini terdiri daripada markah 3 hingga 5, 6 hingga 8, 9 hingga 11 sampailah yang terakhir ini. Dan katalah kita dapat frekuensi 2, 4, 6, 18 dan 10. Katakan kita dapat dua benda ini. Ya. Now kita kena generate cumulative frekuensi.
Ya, jangan lupa sebab kita untuk dapatkan median kita perlu cumulative frequency dan kita kena kira yang ini. So lihat semula dalam teaching video sebelum ini macam mana kita nak dapatkan cumulative frequency, dan saya tunjukkan dekat sini juga. Ini adalah cumulative frequency dia 2, 6, 22, 40 dan 50. Boleh? Okay, now pertama sekali kita kena identify what is MC, iaitu median class. Saya sebut tadi, untuk dapatkan median class kita perlu kira N per 2 ini. N kita tahu berapa kan? N adalah yang ini ya. Ni. Total frekuensi iaitu 50. Ini adalah N. So 50 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 25 kan? Iaitu yang ini. Yang ni ya, kita dapat 25. Now 25 ni kita akan merujuk kepada bahagian cumulative frekuensi. 25 ni berada dekat mana sebenarnya? So, ini 2, ini 6, ini 22. Tak sampai 25 lagi kan? Tak sampai lagi, maka 25 akan berada pada bahagian 40 ni. Boleh? So, oleh sebab 25 berada pada bahagian 40 ini, maka median class adalah berikut. Yang saya gerakkan mouse ni. Ini adalah median class, iaitu 12 hingga 14. Ingat ya? So, itu adalah step pertama. Jadi, apabila kita dah identify what is the median class, sebenarnya kita dah hampir menyelesaikan semua masalah. The matter of plug in the number saja. Okay, now we look at the formula. Yeah, look at the formula. Kita kena isi satu persatu. Okay, kita start dengan C dulu. C ni apa? Size class. Kan? Size class. Kalau kita perhatikan size class bagi setiap ini, kita akan dapati the C is 3. Ya, 3 ya. C adalah 3. So, ini mudah saja. Now, kita pergi kepada LM. LM ni apa? Kalau lihat pada istilah yang kita gunakan tadi tu, takrifan dia, LM adalah lower limit of the median class. Mana median class? Ini adalah median class kan? Maka lower limit dia adalah nombor sebelum 12 ni, iaitu 11.5. Lihat semula ya. Lihat semula. Sorry. Lower boundary. Lower boundary of the median class. Saya silap tadi. So, jadi ini adalah median class. The lower boundary-nya adalah 11.5. So, kita boleh terus masuk. LM ini adalah 11.5 seperti ini. 11.5. Okey, habis yang itu. N per 2 tak ada masalah. Iaitu 50 per 2. Kita dah dapat jawapan. Iaitu 25. Di sini Di sini 25. Ini. So, what is F? Kalau kita lihat takrifan tadi, F ni adalah cumulative frequency before the median class. Ini adalah cumulative frequency. Ini adalah median class. Maka cumulative frequency before the median class adalah 22. Yang ini So, masukkan 22 ini ke dalam sini. Maka kita dapat yang inilah. 22 ini Dan last sekali adalah FM. FM ini adalah frekuensi of the median class. Ini adalah median class. Frekuensi dia adalah berikut, iaitu 18. So, masukkan 18 ke sini. Boleh? So, semua data dah dapat dan kita boleh kira dan kita akan dapat jawapannya. Okey, itu adalah median. So, ada contoh lagi tak? Kita lihat. Okey, sini adalah lower boundary Okey, ada satu contoh kat sini. Contoh yang sama juga, iaitu yang total annual income for all 30 staff. Jadi kita dah ada table berikut. So, ini adalah dia punya kelas dia. Dan ini adalah frekuensi dia. 30 ni adalah N dia.
ataupun summation of F, total frekuensi, dan cumulative frekuensi ni sepatutnya kita kena kira. Table ini bahagian ini biasanya tidak diberi, kita kena buat sendiri. So kena cari cumulative frekuensi 8, 15, 21, 27 dan 30. Alright, so bila dah ada table ini, maka kita dah boleh start guna formula berkenaan yang ini. So di sini saya tunjukkan dua cara ya. Yang pertama adalah cara rumus yang saya gunakan tadi tu. Yang kedua, in comparison, kita boleh menggunakan rumus yang ada dalam modul tersebut. Sama saja jawapan dia, 46.5. Okey. Baik, pertama sekali kita kena buat apa? Kena identify what is the median class. Ya, untuk median class ini, pertama sekali kita kena kira n per 2 ini, iaitu median dia. Median dia n per 2 ini kita dapat 30 per 2 iaitu 15. Now, by looking at the cumulative frequency, kita kena identify 15 tu dekat mana. So dekat sini agak senang sebab 15 exactly berada di sini. Maka kita punya median class supposed to be this, 31 hingga 46. Boleh? So sekarang selesai yang ini, C ni kita boleh kira ya. C ni yang ini ya. Saya dah buat sedikit pengiraan. Ni dia. 46 tolak 31 tambah 1 sama dengan 16. So C adalah 16. Yang ini tak ada isu, tak ada masalah. Cuma jangan terlupa ya. Jangan terlupa cara pengiraan dia. So C 16. Lepas tu N per 2 pun kita dah kira tadi, iaitu 15. Ya. Lepas tu LM. LM ni apa? LM ni adalah lower boundary of the median class. Ini adalah median class. Lower boundary dia adalah 30.5. Boleh ya? So kalau nak ingat semula, lower boundary tu kita boleh guna yang ini ya. 30 tambah 31 bahagi 2. Kita akan dapat 30.5 kat situ. So jadi kita dah dapatkan LM, which is this. Boleh? Lepas tu N per 2 dah selesai. F ini pula. F ini adalah apa? F ini adalah cumulative frequency before the median class. Yang dalam kotak warna hijau ni. Ini adalah median class. Jadi cumulative frequency before the median class adalah 8. So sebab itu kita dapat 8 di sini. Boleh? Lepas tu FM ini pula adalah apa? Frequency of the median class. Ini adalah median class. Frekuensi dia adalah 7. So kita masukkan 7. Now kita dah ada semua maklumat yang diperlukan dan kita boleh kira, dan apabila kita kira, kita akan dapat jawapan ni sebagai 46.5. Sama seperti ini. Sama saja. Boleh ya? Okey, itu adalah median. Dan kita pergi kepada yang terakhir, iaitu mode for group data. Jadi mode for group data, kita juga perlukan table. Nanti saya tunjukkan table ni macam ni ya. Ini adalah for mode ya. Dan kalau kita perhatikan mode ini, kita perlukan table. Ini adalah di selang kelas. Ini adalah frekuensi seperti biasa, dan kita kena kira frekuensi dia. Ya, kita kena kira frekuensi dia. Bukan. Cumulative frekuensi dia. So ini kena generate sendiri. Baik. Rumus dia yang berbeza sekarang ni. In comparison dengan median, rumus dia berbeza. Baik, saya nak ingatkan, ini ada dua case di sini. Jika mode dia berada pada kelas yang pertama ataupun mode dia berada pada kelas yang terakhir, maka mode dia adalah merupakan midpoint. Boleh ya? Midpoint dia adalah merupakan mode jika perkara ini berlaku. Tetapi jika mode dia adalah berada pada kelas yang lain di antara the first and the last class itu, maka kita ada formula untuk mencari mode tersebut. Iaitu yang kita nampak ini, L mode tambah delta 1 over delta 1 plus delta 2 darabkan dengan C. C kita faham.
Kan? L mod ni kita pun faham dah. Ya, iaitu lower boundary of the mood class. Lepas tu delta ni, delta 1 ni, delta ni sebenarnya adalah difference. Ya, delta 1 dan delta 2 nanti saya tunjukkan kepada kamu semua macam mana nak cari, senang saja. Cuma yang paling penting adalah rumus ini kita tahu. Boleh? So, by looking at one example over here, saya nak tunjukkan delta tu kat mana sebenarnya. So, mood for group data, ini sampel lain. So, ini adalah selang kelas, ini frekuensi, ini cumulative frekuensi. Jadi, yang pertama sekali, kita kena identify what is the mood class. Mood tu apa? Mood tu yang paling tinggi, betul tak? Kekerapan yang paling tinggi. Jadi, untuk identify the mood class, pertama sekali, kena check frekuensi dia. Yang mana yang paling tinggi? Ini 5 kali, ini 3, ini 2, ini 1, ini 6, ini 4. Jadi, jelas 6 ini merupakan mood dia. Jadi, bila ini adalah mood dia, maka selang bagi mood adalah 13 hingga 15. Berada di sini. Boleh? So, ini kita kena identify terlebih dahulu. Yang keduanya, by looking at the formula, kita kena tahu what is the lower boundary of the mood class. So, ini adalah mood class. Lower boundary dia adalah 12.5. Ataupun kita boleh buat 12 tambah 13 bahagi 2. Itu adalah lower boundary untuk mood class yang ini. Jadi ini yang ini dah selesai. Kita dah tahu jawapan dia. Yang ni 12.5 ni. So, now kita perhatikan delta 1 and delta 2. Delta 1 adalah yang ini perbezaan. Iaitu 6 tolak 1. Ini adalah merujuk kepada delta 1. Delta 2 pula adalah merujuk kepada 6 tolak 4. Boleh? So, ingat itu sahaja. Delta 1 and delta 2. So, once kita dah tahu delta 1, once dah tahu delta 2, plug in everything in the formula dan kita akan dapat jawapan. So, berikut adalah jawapan dia, iaitu 14.643. So, boleh lihat macam mana kita nak buat jalan kerja dia. So, berhati-hati untuk menentukan mood class dan sebagainya. Dan berhati-hati juga delta tu. Jangan terbalik ya. Jangan ni letak delta 2, delta 1 pula. So, kalau terbalik, kita akan dapat jawapan yang lain lah. Salah lah tu. So, make sure kita follow rumus ini dan kita pasti akan dapat jawapan dia. Okay guys, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. Kita akan sambung pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.